Pada tahun 1937, satu fasiliti rahsia di Manchuria, China telah ditubuhkan. Dan selama 8 tahun selepas itu, dunia akan mengalami satu peristiwa yang paling kejam dalam sejarah kemanusiaan. Beribu manusia diseksa dan dipaksa menjalani eksperimen yang paling kejam. Eksperimen senjata biokimia dalam skala yang besar. Pendedahan vivisection iaitu pembedahan tanpa menggunakan ubat bius. Kejadian rogol dan bermacam-macam lagi eksperimen gila atas nama sains. Semua ini adalah arahan seorang saintis gila yang bernama Shiro Ishii, direktur kepada pusat eksperimen yang diberi nama jolokan Unit 731. Assalamualaikum, welcome kepada mereka yang baru kepada CTV dan welcome back kepada mereka yang dah subscribe. Nama aku Abang Boy dan hari ini Abang Boy akan mengupas satu kes yang terjadi pada suatu ketika dahulu. Kes kali ini banyak mengandungi unsur-unsur yang boleh dikatakan kurang senang, agak grafik dan kejam. Video ini bertujuan untuk pembelajaran dan hiburan. Pada mereka yang tak suka benda-benda macam ni, Abang Boy nasihatkan korang tutup video ni dan pergi layan Cocomelon. So viewer discretion is advised. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dah subscribe dah? Cantik. Let's roll the intro. 8 tahun sebelum bermulanya Perang Dunia Kedua, Jepun telah pun memulakan ekspedisi penjajahan mereka di wilayah utara China yang pada masa itu dikenali sebagai Manchuria. Daerah ini termasuk semenanjung Korea, China Utara dan sebahagian kecil Rusia. Dalam pada masa ni, Shiro Ishii adalah seorang graduan Universiti Kyoto dalam bidang mikrobiologi. Beliau memfokuskan eksperimen dia dari segi senjata biokimia dalam usaha untuk faham bagaimana metod yang paling sesuai untuk senjata berunsur biokimia boleh digunakan untuk Perang Dunia Kedua. Beliau mengambil rujukan penggunaan mustard gas yang pertama kali digunakan oleh pihak Germany dalam Perang Dunia Pertama. Pada mulanya, selepas dia habis dia punya study tu, dia adalah seorang pakar bedah di hospital ketenteraan dan lama kelamaan dia diserap masuk ke dalam tentera dan diberi tanggungjawab yang besar untuk membantu tentera Jepun dalam usaha untuk penjajahan di Asia. Ishii ditugaskan dalam satu misi rahsia dan diberi kebebasan untuk menjalankan apa saja eksperimen ke atas manusia. Sumber-sumber untuk Ishii tak akan habis disebabkan terlalu banyak tahanan-tahanan perang di sekitar China. Dia melakukan eksperimen tak berkemanusiaan ni kepada pesalah politik, rakyat biasa, kanak-kanak and even kepada baby guys. Baby tau. Korang cuba bayangkan benda tu. Akan tetapi pada tahun 1936, sekumpulan tahanan berjaya melepaskan diri dan apa yang terjadi dalam pusat tahanan tu diketahui seluruh China. Pihak Jepun terpaksa menutup kes dengan menutup kamp tahanan tu dan membunuh semua tahanan yang berada di dalam pusat tu. Ishii telah memindahkan makmal dia ni ke Pingfang di daerah Harbin, China. Di sini makmal ni beroperasi di atas nama Departemen Pencegahan Epidemik dan Pembersihan Air yang fully funded oleh kerajaan Jepun. Ini adalah kompleks berukuran 2 batu persegi, siap dengan pusat tahanan, makmal-makmal yang canggih, lapangan terbang kecil dan bangsal haiwan. Ini adalah tempat kelahiran Unit 731. Tahanan-tahanan pusat ini adalah di kalangan penduduk China, tetapi ada juga tahanan daripada Korea dan Rusia. Dorang tak kira siapa guys, lelaki, perempuan, tua, muda, kanak-kanak, perempuan mengandung, even baby pun dorang kutip. Kalau dorang dah masuk kat dalam pusat ni, dorang tak diberi nama dah. Setiap seorang diberi nombor siri dan mereka ni dikenali sebagai murata ataupun kayu balak. Doktor-doktor yang bekerja dekat situ selalu melawak di antara mereka. Berapa banyak kayu balak yang tumbang pada hari ni. Bila korang tahu apa yang doktor ni buat pada tahanan-tahanan ni, korang akan tahu betapa dark, betapa gelapnya lawak jenaka dorang ni sebenarnya. Eksperimen yang banyak direkodkan dekat dalam pusat ini adalah eksperimen frostbite. Kalau dalam bahasa Melayu dia lebih kurang macam radang sejuk ataupun radang dingin. Kalau korang nak tahu, frostbite ni mengakibatkan sel sirkulat atau tisu pada anggota tubuh mati akibat terdedah dengan suhu yang sangat-sangat sejuk. So apa yang terjadi adalah doktor-doktor ni akan mengikat tahanan dari pelbagai peringkat umur, daripada baby sampailah ke dewasa, dibiarkan di luar semalaman dalam cuaca sejuk yang teramat sangat selama beberapa hari. Okey, semua ini adalah untuk melihat kesan frostbite ni kepada manusia. Baby pun kena guys.
Gila betul dorang ni. Tak cukup dengan tu kalau dorang mahukan result dengan cepat, dorang just jiruskan air pada tangan dan kaki tahanan yang diikat tu dalam suhu di bawah beku tau. Korang rasa apa yang jadi? Kan aku dah cakap, ada banyak benda-benda yang kurang senang didengari dalam video ni. Abang Boy ni tak selesa nak ceritakan kat korang, tapi Abang Boy rasa Abang Boy kena bagi pendedahan tentang kekejaman yang dilakukan pada masa lampau untuk kita semua tak mengulangi benda ni sekali lagi. Okay, let's continue. Ada lagi satu eksperimen yang dilakukan oleh diorang ni. Tahanan diberi suntikan air laut yang masin. Benda ni adalah untuk mengetahui kalau air masin tu boleh menggantikan penggunaan air selin. Kalau korang nak tahu, cecair selin ni lebih kurang macam air garam lah. Digunakan untuk membersihkan luka, banyak digunakan untuk merawat kekurangan air dalam badan, dehydration. Yang paling familiar adalah cecair ni digunakan untuk membersihkan contact lens. Contact lens yang korang pakai itulah. Ada lagi satu eksperimen. Tahanan ni akan ditembak di mana-mana bahagian tubuh dorang dan mereka akan dibedah tanpa menggunakan satu pun ubat bius. Benda ni dibuat untuk study bagaimana cara yang paling efisien untuk mengeluarkan peluru tanpa menyakitkan. Ada juga tangan dan kaki dipotong untuk mengkaji kehilangan darah dalam badan dan juga untuk mengetahui berapa lama orang boleh hidup setelah tangan dan kakinya dipotong. Gila mat. Ada juga tahanan perang ni dijangkiti dengan pelbagai jenis penyakit berbahaya seperti syphilis, bubonic, anthrax, typhoid dan macam-macam lagi lah. Dan tahanan ni akan dibedah untuk melihat kesan penyakit ni pada organ dalaman. Dan lagi sekali, setiap pembedahan tanpa menggunakan ubat bius. Dan result kepada eksperimen ni digunakan untuk pembuatan bom biokimia. Dikatakan bom ni digunakan pada kampung-kampung berdekatan untuk mengkaji kesan penggunaannya di dunia sebenar. Dikatakan seramai ratusan penduduk China dijangkiti penyakit ni. Atas sebab ni, Dr. Ishii dianugerahkan pingat yang tertinggi dalam kerajaan Jepun. Relax guys, benda ni tak habis kat sini. Ada juga rekod di mana tahanan diikat pada tiang-tiang kayu dan bom tangan diletupkan untuk mengkaji keberkesanan jarak bahaya bom tangan tu. Dorang ni dah sampai satu tahap eksperimen yang tak boleh masuk akal dah. Korang cuba bayangkan ada rekod yang mengatakan doktor-doktor ni memotong anggota tubuh badan dan menyambung anggota tubuh tu di bahagian yang lain. Sebagai contoh, dia akan potong tangan tu dan dengan tangan tu dia akan letak dekat bahagian rusuk pula. Sebabnya nak tengok sama ada tangan tu boleh berfungsi ke tak. Ada juga rekod di mana tahanan disuntik dengan darah monyet, darah kuda dan sebagainya. Basically apa saja yang terlintas dekat dalam kepala otak doktor-doktor ni, dorang terus buat eksperimen. Benda tu logik ke tak logik ke itu belakang cerita. Janji diorang buat. Gila betul. Abang Boy rasa semua doktor-doktor dekat unit 731 ni adalah psikopat. Memang dah tak ada hati dan perasaan. Perasaan kesian tu dah campak dekat dalam tong sampah. Pada 15 Ogos tahun 1945, kerajaan Jepun menyerah diri disebabkan bom nuklear telah diletupkan di Hiroshima dan Nagasaki, mengorbankan seramai 210,000 rakyat Jepun. Ini adalah tarikh tamatnya Perang Dunia Kedua di Asia. Sejurus selepas itu, unit 731 telah dilupuskan dan seramai 150 tahanan di situ dibunuh untuk melupuskan bahan-bahan bukti. Binatang uji kaji seperti tikus-tikus yang telah dijangkiti dengan wabak-wabak penyakit berbahaya dilepaskan macam tu saja. Dr. Ishii tahu kalau dia ditangkap memang masak guys. Atas sebab ni, dia menyorokkan diri dan kerajaan Jepun mengeluarkan rekod yang Dr. Ishii ni telah mati di medan perang. Dia berjaya main sorok-sorok selama setahun, tetapi pada tahun 1946, dia dijumpai dan dihadapkan ke pihak Amerika untuk tujuan soal siasat. Selepas tamat Perang Dunia Kedua, hubungan Amerika dan Rusia mula menjadi tegang. Dan ini adalah permulaan perang dingin di antara kedua buah negara ni. Pada masa ni, Amerika risau sebenarnya yang kajian unit 731 ni jatuh ke tangan pihak Rusia. Dr. Ishii sanggup membongkarkan semua rahsia dan uji kaji yang dilakukan di unit 731 ni dengan syarat dia tidak akan didakwa atas segala kekejaman jenayah yang dilakukan, dan pihak Amerika setuju dengan syarat Ishii. Dr. Ishii dan doktor-doktor lain yang beroperasi di unit 731 dilepaskan dan diserap kembali oleh masyarakat Jepun. Bukan itu saja, mereka juga mendapat kerja-kerja yang berprestij seperti pensyarah universiti, doktor bedah di hospital-hospital ternama, dan even ada yang menjadi ahli politik. Basically, diorang hidup senang lenang walaupun selepas kekejaman yang diorang dah lakukan. Sementara ahli-ahli keluarga mangsa dibiarkan menderita. Immunity di atas Ishii dirahsiakan dari masyarakat umum selama bertahun-tahun sehinggalah pada tahun awal 80-an. Berita tentang kekejaman Jepun ni mula diketahui ramai.
Masa ni memang dah terlambat guys. Ishii telah pun meninggal dunia pada tahun 1960 akibat penyakit kanser di tekak. Pihak kerajaan Jepun menafikan sekeras-kerasnya tentang jenayah perang yang diorang dah buat. Sehingga ke hari ini, mereka mengatakan semua berita pasal kekejaman unit 731 ni sebenarnya diada-adakan untuk memburukkan kerajaan Jepun. Mereka sampaikan tak mengaku bahawa unit 731 ni sebenarnya wujud. So itu adalah kes hari ni, unit 731. Please keep in mind yang apa yang Abang Boy kupas hari ni adalah ringkasan daripada apa yang Abang Boy dah research. Kalau nak ikutkan banyak lagi kejadian yang berkaitan dengan unit 731 ni, seperti pembantaian Nanking, mungkin kita akan cover di video yang akan datang. So seperti biasa, apa pendapat korang pasal kes hari ni? Kasih komen korang dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video kali ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Jangan lupa follow TikTok Abang Boy. Dekat situ Abang Boy banyak share video-video pendek tentang fakta-fakta unik yang tak ada dekat channel ni. Dan kalau korang ada cadangan untuk topik-topik yang best untuk Abang Boy cover, boleh kasih komen dekat bawah. InsyaAllah Abang Boy akan mention korang dekat dalam video untuk cadangan korang. So akhir kata, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.